Okay, so kali ni saya akan kongsikan bagaimana kita nak mengguna pakai satu tools dalam Facebook fan page ni, yang mana kita boleh kaji kita punya page performance. So dia panggil tools ni adalah Page Insight. Okay, cuma untuk topik fan page ni dia dia lebih sedikit teknikal lah, mana dia memberikan data-data analitik kepada kita untuk kita memperbaiki dan uh, mengkaji kekuatan fanpage kita. Jadi sebagai contoh, kalau anda baru buka fanpage, tools ni dia masih tak function kepada anda. Ini kalau tools ni, kalau fanpage kita dah lama buat, dah ada fanpage yang dah besar 1,000 ke atas. Jadi kita boleh menggunakan pakai Facebook Page Insight ini. Okay, just ini cuma macam satu kelebihan untuk kita peniaga-peniaga yang dah lama ni nak kaji balik dia punya kekuatan. Okay, jadi kalau yang baru buat jangan risau, dapatkan dulu followers, dapatkan dulu fan, dan kemudian baru kita lebih praktikal menggunakan pakaikan Facebook Page Insight ni. Okay, jadi kita balik pada topik kita. Jadi saya nak tunjuk macam mana tools Facebook fanpage Insight ni. So kita akan tengok fanpage yang ada untuk demo hari ni. Okey, mana kalau tengok dekat fanpage, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok mana kalau dekat butang atas ni, ribbon atas ni, dia ada Insight, Publish Tool. Jadi kadang-kadang kita banyak terlepas pandang ataupun kurang mengkaji apa kelebihan ataupun penggunaan function-function dekat atas ni. Okay. Jadi kita klik je Insight. Okay. Jadi kita akan, dia secara overview, Facebook akan tunjukkan kita punya performance untuk fanpage ni secara umum, secara general dia. Okay. So kita boleh tengok action on page, page view, page preview dan sebagainya. So macam post reach ni adalah dalam bentuk organik, mana tiada pembayaran, mana kita tak create pun ads. So dia secara berlaku secara organik. Okey. Manakala kita ada lain-lain, engagement, likes, followers dan banyak lagi. Okey. Jadi kita boleh tengok nampak macam ada down 50%, yang ni naik 173%. Ini semua data-data yang telah dibagi daripada Facebook sendiri. Okey, so bawah ni dia tunjukkan contoh mana ni adalah 5 post yang terbaru yang kita pernah buat. Jadi mengikut posting ni pun kita dah boleh tengok prestasi untuk posting. Mana reach dia, capaian dia pergi kepada 441 orang. Manakala dari segi post klik, orang yang nak klik pada posting tu ada lebih kurang 11 orang. Manakala warna merah ni dia 15 orang ni ada memberikan reaction, sama ada komen atau share. Okey. Contoh nak tengok jenis posting tu. Okey, contoh saya ambil yang ni. Dia akan tunjuk lagi post detail, maknanya ada 918 orang yang dah reach. Kemudian ada 53 orang yang memberikan reaction, komen ataupun share. Jadi kita boleh detail lagi, kita dapat 42 like, kita ada 34 orang yang share, ada yang berikan posting, reaction dan sebagainya. Okay, so kita boleh tengok kita punya prestasi posting ni dengan sangat detail. Okay, so ni salah satu kegunaan daripada Page Insight. Okay, jadi kita boleh review balik lah mana jenis-jenis posting itu dan kita boleh perbaiki balik kalau jenis-jenis posting ni. Okay, kemudian bila kita turun ke bawah lagi, kita boleh nampak kita boleh nampak cadangan daripada Facebook sendiri dan juga kita boleh create
page, kita boleh tambahkan page untuk menjadi persaingan untuk kita lihat persaingan secara sihat, dan kita boleh lihat lah macam mana dari segi prestasi page-page yang lain. Mana kita punya mungkin boleh jadi dalam bentuk niche yang sama, perniagaan yang niche yang sama, dan mana kita boleh melihat bagaimana kita punya kompetitor, pesaing kita ni membuat jenis posting dan sebagainya. Okey. So ni semua masih dalam kategori overview. Selain daripada tu, mana kalau kita betul-betul nak mengkaji dalam page insight ni, sini pun ada butang mana kita boleh tengok daripada seminggu ke sebulan. Kemudian kita pun boleh export data ni, dia akan keluar dalam bentuk Excel untuk kita kaji balik lah prestasi iklan kita ni dalam 7 hari yang lepas ataupun sebulan yang lepas. Okay, so kalau kita tengok dekat likes ni, saya pergi pada likes dulu, saya klik likes. Okay, so dekat likes ni kita pun boleh tengok prestasi page kita ni daripada penambahan, pengurangan dan sebagainya. Mana kita boleh tengok berapa orang yang like kita punya page. Contoh 5,815 sebelum 24 hari bulan 3. So sekarang pada 1995 naik 5,821. Mana dia naik dengan kadar yang slow tapi masih meningkat. Okay, so dekat sini boleh nampak jenis-jenis kita ada unlike, like, organic, data-data lain seperti okay, ada juga bila berlakunya likes tersebut. Okay, so kita boleh jadikan dia suatu bentuk benchmark. Okay, so yang paling penting kat sini kita boleh check mana data yang dia bagi ni adalah setiap hari. Okay. So menunjukkan ni maknanya kita pun boleh nampak dia boleh jadi bentuk organic likes ataupun jadi paid likes. Okay. So dalam masa yang sama kita boleh, kalau kita buat iklan dia akan keluar satu graf ataupun kalori yang sedikit berbeza. Jadi kita memang dari segi paid likes kadang-kadang kita nampak tinggi. Jadi tapi dalam masa yang sama organic likes ni pun akan berlaku. Okey. Okey. Jadi kita boleh tengok apa iklanan kita ni ataupun cara kita membuat posting, penyediaan konten, kita punya marketing planning berkesan atau tak. Okey. Okey. So kita pun boleh tengok, nak tengok duration kita ni bila, berapa lama dan sebagainya. Okay, so saya pergi ke subtopik yang lain dekat post reach ni. Okay. Reach ni dia ada dua, satu organic, satu yang paid. So sepanjang daripada tarikh ni, sepanjang ni adalah organic dan jumlah yang paling tinggi adalah pada 30 hari bulan Mac yang 29 Mac yang lalu dia kemuncak 400 lebih. Jadi kita boleh timeline balik apakah jenis posting yang pernah kita buat untuk dapatkan organic reach tersebut. Sama juga kita dapat reaction yang paling tinggi pada 9 Mac. Okey, reaction dan total reach berapa. Okey. So ni data-data yang kita boleh ambil kira, mana kita fokus pada konten. Okay, page view ni mana kita tengok dekat mana orang number, berapa lama orang yang like kita punya page. Dan dekat sini kita boleh juga tengok contoh by section, apa jenis konten yang kita create, by age and gender. Okay, mana ataupun kita boleh pergi pada by country. Okay. Untuk yang ni saya tak dapat data. Buat masa ni populate mana page saya ni kurang aktif. Jadi tapi kalau page tuan-tuan dan perempuan aktif, data-data ni tuan-tuan dan perempuan akan dapat berapa persen lelaki atau perempuan, daripada negara mana, daripada bandar mana dan penggunaan device.
Contoh, people on computers, people on mobile device. So kebelakangan ni, pada tarikh ni, orang lebih ramai masuk page saya melalui laptop ataupun computers. Okay. Okay, so saya pergi pula kepada post. Okay, line slow sikit. Baik. Untuk post ni, kita boleh nampak jenis posting yang bagaimana yang pada pukul berapa kita punya waktu start kemuncak, waktu naik. Mana bila waktu yang sesuai untuk kita buat posting. Mana ni tunjukkan kita punya fans bila dia online dan start nampak kita punya page. Okay, selain daripada tu, dekat bawah ni kita pun boleh tengok fokus pada konten kita, jenis-jenis posting yang mana paling banyak ada reach dan engagement. So dekat sini kita boleh perbaiki lagi kita punya jenis konten. Okay, let's say macam yang ni hanya gambar, tiada copywriting. Dia maknanya sedikit rendah berbanding yang ada gambar ataupun video. Jadi bagi setiap page sebenarnya kekuatan posting tu berbeza. Dia bergantung balik kepada kita punya target segment. Okay. Kemudian kita boleh pergi kepada people. Okay, so dekat people ni pun antara faktor yang penting. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh catat sikit. Sebab kita nak tahu fokus kita punya kekuatan fan page ni. Dekat ni kita boleh tengok fans kita ni sama ada gender dia lelaki ataupun perempuan. Dia punya kadar umur ni berapa. Okay, sebagai contoh saya punya fan page ni majoriti adalah lelaki pada umur 25 hingga 34. Jadi untuk saya buat pengiklanan nanti saya akan fokus untuk menjual kepada lelaki yang berumur 25 hingga 34. Okay. So kita boleh tengok juga country memang dari Malaysia paling banyak. Daripada city saya akan pilih mana 3 bandar yang besar ni, 1,800 dan sebagainya. Okay. Biasanya dia tak kalah riah daripada kita punya jumlah fan. Dari segi penggunaan bahasa, language ni, ini adalah penggunaan contohnya kalau di Facebook, orang tu setting dia punya Facebook dia dalam bahasa Melayu ataupun English. Bukannya penggunaan bahasa, tapi dia setting dia punya Facebook apps tu, penggunaan bahasa dia Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay. So kita dapat banyaklah data daripada sini. Okay, so boleh nampak kita ada, macam saya pun ada engagement daripada Indonesia, Singapura, Thailand. Okay. So ni banyak perkara yang kita boleh explore dalam page insight. Okay. Jadi bila antara benda penting yang untuk saya explore, yang pertama adalah jenis posting. Jenis posting yang mana yang boleh kita jadikan contoh, yang mana saya punya fans suka, banyak reach dan engagement. Okay. Yang kedua saya akan tengok bila masa kita nak post. Mungkin daripada pagi ni pun kita dah boleh start post. Kemudian waktu malam, antara waktu waktu kemuncak ni, waktu aktif. Kemudian saya akan ambil data daripada people ni. Okay. Mana saya boleh tahu followers saya ni, mana berapa persen dan jumlah golongan umur yang mana, range umur yang mana. Jadi kalau untuk buat iklan, saya akan ambil range yang selamat, iaitu perbezaan dalam antara 10 ke 15 tahun.
Tapi fokus saya kalau untuk menjual memang pada golongan yang sebeginilah. Kemudian saya akan ambil 3 bandar yang besar, 3 ke 5 bandar yang besar ni dan penggunaan bahasa. Okey. Jadi saya akan jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya berkenaan dengan schedule ataupun pin post. Yang ni kita akan share, tadi kita share tentang Insight punya function, nanti kita akan share pula untuk publishing tools. Okey, saya doakan semua kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan semua semakin sukses. Jangan rasa boring. Boleh teruskan, mana dengar dan terus buat. Ambil dulu data-data ni, explore dulu. Nanti kita bertemu di siri yang seterusnya.